Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 29 Jun 2021. Berita pagi ini dimulakan dengan statistik vaksinasi COVID-19 negeri di bawah bayu. Seramai 168,691 penduduk Sabah lengkap suntikan 2 dos vaksin COVID-19 menerusi fasa 1 dan fasa 2 program imunisasi COVID-19 PIK semalam. Berdasarkan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun, 376,202 orang pula menerima suntikan dos pertama dalam fasa 1 dan fasa 2 PIK. Peratusan pendaftaran vaksin 30.5% bersamaan 873,818 orang dengan pertambahan 5,243 orang semalam. Dalam pada itu, sebanyak 146 SJR dilaksana dalam tempoh 24 jam melibatkan pemeriksaan ke atas 53,046 buah kenderaan. Daripada jumlah itu, 762 kenderaan diarah berpatah balik. Sebanyak 52 kompaun turut dikeluarkan di seluruh negeri kerana pelanggaran SOP COVID-19. Ia antara lain termasuk tidak memakai pelitup separuh muka, tidak mematuhi arahan kawalan pergerakan dan tidak mematuhi arahan penjarakan fizikal. Dalam kenyataan sama, Datuk Masidi turut mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 7 lokaliti dalam 5 daerah bermula esok hingga 13 Julai 2021. PKPD tersebut melibatkan 3 lokaliti di Kudat iaitu Kampung Timbagan, Matunggung, Kampung Perpaduan Gumpa dan Kampung Perpaduan 2. Turut dikenakan PKPD Kampung Linukaan, Kota Marudu, Rumah Pekerja Ladang Sungai Balung Tawau, Kuatas Kilang Batau Kampung Durok, Kampung Limbawan Sayur Keningau dan Kampung Pondok Pulau Gaya, Kota Kinabalu. Manakala PKPD di 3 lokaliti ditamatkan awal bermula tengah malam tadi, iaitu Grace Villa Kondo Sembulan dan Kampung Perpaduan Pulau Banggi Kudat yang masing-masing sepatutnya tamat 3 Julai serta Kampung Pengaraban Kudat yang dijadual tamat 2 Julai. Sementara itu, sebanyak 258 kes baharu positif COVID-19 direkodkan di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 69,025 kes. Daerah Kota Kinabalu mencatatkan kes baharu tertinggi iaitu 71, diikuti Tawau 43 dan Kudat 36, manakala selebihnya direkodkan di 16 daerah lain. Tiada kematian dan kluster baharu direkodkan. Dalam pada itu, 207,273 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 3.0. Pendaftaran vaksinasi di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK dijalankan secara berterusan sehingga sasaran 80% imuniti kelompok dalam negara tercapai. Justru rakyat negeri ini diminta saling mengingatkan agar setiap individu yang layak menerima suntikan vaksin segera mendaftar sekaligus memastikan proses pemberian vaksin di 141 pusat pemberian vaksin PPV seluruh negeri berjalan lancar. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Syahelmi Yahya berkata, orang ramai yang belum mendapat janji temu vaksinasi tidak perlu risau kerana lebih banyak bekalan vaksin akan diterima Julai ini. Apa yang paling penting kita dapat lihat reaksi daripada rakyat kita yang semakin positif untuk tampil ke hadapan bagi menerima vaksin. Jadi kita bagi pihak kerajaan mengalu-alukan dan memohon agar lebih ramai lagi rakyat untuk tampil menerima vaksin. Insinyur Syahelmi berkata demikian kepada media selepas melawat PPV Papar dan PPV Membakut. Dalam majlis berasingan, Insinyur Syahelmi mengagihkan bantuan bakul makanan kepada penduduk di Taman Perumahan Jambo dan Kampung Muhibah Putatan. Kita berharap dengan adanya agihan bakul makanan ini maka dapat meringankan beban penduduk yang terkesan akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan dan juga pandemik COVID-19 ini. Sebanyak 6,868 bakul makanan akan diagihkan kepada penduduk terjejas pendapatan di daerah ini.
Sementara itu, penduduk daerah Sandakan yang sudah mendapat jadual janji temu vaksinasi diingatkan agar hadir mendapat suntikan mengikut tarikh ditetapkan. Mereka yang belum mendaftar pula dinasihati segera berbuat demikian sama ada menerusi aplikasi MySejahtera atau hadir ke klinik kesihatan berhampiran. Ahli Parlimen Libaran, Datuk Zakaria Muhammad Edris berkata kerjasama semua pihak amat penting untuk memastikan sasaran 80 imuniti kelompok tercapai mengikut masa ditetapkan. Beliau ditemui RTM selepas melawat PPV Dewan Seri Libaran Batu 7 Sandakan yang merupakan PPV ketiga bagi daerah ini. Pencapaian pemberian vaksin di PPV Dewan Seri Libaran ini sangat memberangsangkan. Dos 1 seramai 1,657 orang telah diberi suntikan. Vaksin dos 2 seramai 5 orang, manakala 90% penerima vaksin di PPV Dewan Seri Libaran ini adalah di kalangan warga emas. PPV Dewan Seri Libaran mula beroperasi sejak 21 Jun lalu. Sebuah lagi PPV akan dibuka di Dewan Hakka Batu 6 Sandakan yang dijangka mula beroperasi pada minggu kedua Julai yang dijadual turut menyediakan perkhidmatan vaksinasi secara pandu lalu. Ia sekaligus dijangka mampu mempercepat proses pemberian vaksin kepada penduduk. Pusat Pemberian Vaksin PPV Keningau menyasarkan 1,500 suntikan vaksin COVID-19 dalam sehari. Sasaran itu bagi mencapai 80% imuniti kelompok menjelang hujung tahun ini. Justru jumlah suntikan vaksin ditambah dari semasa ke semasa bagi membolehkan lebih ramai penduduk mendapat vaksin, khususnya golongan berisiko seperti penghidap penyakit kronik dan warga emas. Seorang warga emas yang juga pesakit kencing manis, Liu Hoi Kong, antara penduduk yang tidak melepaskan peluang mendapatkan suntikan vaksin di PPV Keningau yang terletak di Dewan Masyarakat Keningau ini demi melindungi diri, keluarga dan masyarakat daripada jangkitan COVID-19. Beliau yang berasal dari kampung Bulu Silau ditemani isteri untuk mendapat suntikan vaksin dos kedua, berkongsi perasaan lega selepas menerima dos lengkap. Untuk mau selamat kan kita jaga diri kita sendirilah. Yang penting kita tidak senang mau kena jangkit lah. Seorang lagi warga emas yang menarik perhatian kru berita RTM ialah Jiken Andayan 74 yang datang berkerusi roda ditemani anaknya untuk menerima vaksin dos pertama. Permana ako na pag-isam dit kajar mayam. Okay lah. Enggak nunod ta permanan ko. Sumad dada matug yalat it aro la taka dad hilad ko lang katalib panalam enggak na ba ya. Sementara itu, para penerima vaksin di daerah ini gembira kerana jumlah yang layak divaksin telah ditambah berbanding sebelum ini. Saya sudah selesai vaksin pertama. Jadi perasaan saya gembira lah, sangat-sangat bersyukur sebab saya dapat ambil vaksin pertama. Jadi yang rasa sakit-sakit itu tidak lah. Macam biasa saja. Saya sarankan kepada yang di luar sana tuh ambillah vaksin sebab vaksin ini selamat. Saya mensyurkan kepada semua rakyat Malaysia ataupun rakyat Sabah amnya keluar beramai-ramai untuk ambil vaksin. Walaupun saya ahli bina badan dan ahli sukan, tetapi vaksin ini sangat penting untuk kita jaga kita dan jaga orang lain. Dalam pada itu dipitas pula pasangan kembar warga emas antara yang divaksinasi dalam program Outreach Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF di Kampung Telaga yang terletak kira-kira 40 km dari Pekan Pitas. Pasangan kembar berumur 62 tahun ini ternyata gembira dengan kehadiran pasukan usaha sama, Kementerian Kesihatan, Pejabat Penerangan serta unit pemimpin pembangunan masyarakat daerah Pitas di kampung mereka. Memang baguslah untuk kita, memang kita war-warkan memang paling baguslah. Untuk menjagakan kita punya keselamatan, mau di luar ataupun di kampung. Luar bandar. Banyak terima kasihlah atas pemberian vaksin ini untuk kita seluruh Telaga dan
sampailah keluar. Yakin juga ada vaksin, tapi kita sebenarnya kalau boleh-boleh kita jaga SOP. Hadir sama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas, Datuk Seri Dr. Rodi Awah yang berharap program outreach vaksinasi ditambah khususnya di kawasan kampung yang mempunyai masalah akses jalan perhubungan. Saya mengharapkan bahawa dalam bulan 9, paling lambat penghujung bulan 9 ini akan selesai. Di kawasan N3 ini sahaja, tidak termasuk N2, di kawasan N3 ini saja tidak kurang 15,000 orang yang perlu kita vaksinkan. Jadi saya mengharapkan bahawa di N3 Pitas ini akan dapat dipercepatkan dan percayalah bahawa rakyat di kawasan N3 sudah paham. Seramai 220 penduduk kampung Telaga mendapat suntikan vaksin melalui program berkenaan. Sebanyak 7,324 bakul makanan sudah diagihkan kepada penduduk di kawasan Parlimen Lahad Datu sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 bermula 1 Jun lalu. Pengagihan bantuan tersebut melibatkan 3 kawasan DUN iaitu Tunku, Silam dan Segama yang merangkumi 23 buah mukim. Ketua Bahagian Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Parlimen Lahad Datu Abdul Hakim Gulam Hassan berkata, bantuan bakul makanan diberikan kepada golongan B40 khususnya mereka yang terjejas sumber pendapatan. Dan hari ini kita berada di kawasan Mukim Silam yang mana di sini terlibat lebih kurang dalam 10 buah kampung. Bercakap kepada RTM dalam program penyampaian bakul makanan sumbangan kerajaan negeri kepada golongan B40 di kampung Silam Lahad Datu, Abdul Hakim berkata, pemberian sumbangan ini bukti keprihatinan kerajaan terhadap keperluan penduduk yang memerlukan. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan penduduk agar terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan agar rantaian jangkitan COVID-19 segera berakhir. Baik, sekian berita pagi Sabah. Janji temu vaksinasi tidak boleh dipindah milih. Sila hadir mengikut tarikh yang ditetapkan. Lindung diri, lindung semua. Saya Mazrona Kalinggalan, salam hormat. Kita jangan mengalah, bersama kita lawan. Lihatlah wajah mereka berjuang demi negara. Adakah kita buta tak